Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', apa khabar sedang penuh sekalian? Apa khabar Ramadan al-Mubarak? Macam mana hari ini dah 24 Ramadan? Prestasi Ramadan okey tak okey? Saya doakan untuk diri saya dan semua kita sentiasa terus istiqamah sehingga akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Seperti biasa, anda bersama saya Hafiz Halim dalam Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat keberkatan rezeki nikmat dikongsi. Tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah topik yang kita akan bincangkan pada petang ini iaitu didik anak lelaki jadi gentleman. Gentleman tuan-tuan. Okey. Petang ini kita akan kupas bagaimana kita semua sedia maklum bahawa setiap pasangan suami isteri ibu dan ayah ini mengimpikan mudah-mudahan doa sungguh-sungguh anak pertama yang lahir ni biarlah anak lelaki. Kerana apa? Anak lelaki inilah yang bakal meneruskan legasi keluarga, yang akan jaga adik-beradiknya, yang akan tolong apa saja yang ibu dan ayah nak. Dan insya-Allah mudah-mudahan itu menjadi realiti. Namun tetap menjadi, eee, tetap berfikir di jauh di sudut hati ibu bapa ini, bila mana anak lelaki ni dia tahu anak lelaki ni egonya tinggi, anak lelaki ni kasar, anak lelaki ni macam-macam nakal lah, dan macam mana nak handle anak lelaki ini? Apakah tata cara mendidik anak supaya anak ni menjadi apa yang mereka inginkan? Dan kadang-kadang ada juga yang merasakan bahawa, oh kalau anak lelaki ni kena guna rotan, kalau anak lelaki ni didik kena cara kasar, kalau tantrum kurung dalam bilik. Adakah ia betul? Baik, untuk itu petang ini kita akan kupas, kita akan lihat bagaimana panduan Al-Quran melalui surah As-Sajdah ayat yang ke-24. Untuk itu bersama-sama saya pada petang ini, saya perkenalkan yang berbahagia Ustaz Hafizul Faiz. Beliau merupakan pengurus besar Jejak Tarbiyah. Apa khabar Ustaz? Khabar baik. Ustaz apa Sihat khabar? Ustaz? Alhamdulillah sihat seadanya. 24 Ramadan ni dah fasa akhir Ramadan. Apa tips Ustaz? Terus jalan terus. Jalan terus. InsyaAllah tarbiyah Ramadan ni takkan pernah berakhir. Kesannya sampai sepanjang tahun insyaAllah. Baik, terima kasih. Bukan 30 inilah sebagai indikator saja, tetapi 11 bulan 11 itu kita akan lihat prestasinya. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya yang berbahagia Ustaz Muhammad Rashid Ridha Muhammad Syukri. Beliau merupakan seorang qari yang pernah mewakili Malaysia dalam pertandingan hafazan tilawah Quran, peringkat antarabangsa di Arab Saudi dan juga Turki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Anak sihat. muda yang sangat hebat, sentiasa sihat, dan 24 Ramadan ini 6 bulan 6 hari terakhir ni apa plan ni? Plan semoga istiqamah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Baik, senang dan tanpa membuang masa, ayo kita melihat panduan Al-Quran menerusi surah As-Sajdah bermula ayat 22 hingga 24 yang akan memandu perbincangan kita pada petang ini. Untuk itu Ustaz Rashid dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan
kepada orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Saudara sekalian, Allah SWT beritahu bahawa ini adalah ciri-ciri pemimpin yang kita kena ambil dan kena jadikan pemimpin anak lelaki ini berdasarkan tajuk yang kita bincangkan hari ini. Macam mana nak jadikan anak lelaki anda sebagai gentleman, kita akan lihat sinopsis daripada bingkisan yang disediakan. Sebenarnya nak kata kami keluarga yang selesa dan senang tu pada permulaannya tidak. Sebab saya dan juga keluarga dan juga mak ayah, kita orang hidup dalam keadaan yang susah juga mula-mula. Yang mana dulu kita orang duduk dalam satu flat, yang mana satu flat ni ramai foreigner, circle-nya. And then mak ayah dulu kerja kilang, gaji 3 angka. So bila hujung bulan kadang-kadang nak makan tak cukup. Sampaikan kadang-kadang mak ayah terpaksa pinjam duit dengan adik-beradik kan. Daripada situ saya ada satu semangat, saya nak jadi seorang anak muda yang mana boleh berdiri di kaki sendiri. Dan daripada situ sebenarnya saya start untuk survive diri saya sebagai seorang student. Jadi kat situ kita jadikan sebagai satu motivasi, kita boleh pecahkan kita punya limited di kita kan, kita punya limitasi kita untuk kita jadi lebih baik. Boleh berdikari boleh berdikari sendirilah. Ayah saya ni, jujur saya cakap, ayah saya membesarkan kami, mendidikkan kami bukan melalui percakapannya, tetapi dia mendidik kami melalui akhlaknya. Saya ingat lagi masa saya kecil, umur saya lebih kurang 6 tahun, so saya nakal sangat. Memang saya nakal. So saya ingat lagi saya pernah patahkan spek ayah saya, tapi ayah saya tak pernah marah. Jadi disebabkan akhlak itu membuatkan saya terfikir, kalau saya nak buat hal lagi, saya lagi segan, saya lagi malu. So daripada situ saya belajar, saya nak jadi macam ayah saya. Ayah saya seorang yang sangat-sangat penyabar. Dia tak pernah marah, tak pernah tengking anak, tak pernah nak tinggikan suara. Setiap kata-kata dia lembut. Ayah saya bukan seorang ustaz. Dia bukan seorang yang kata background yang belajar agama, tak. Tapi dia punya amalan, dia betul-betul jaga agama. Saya tengok bila solat dia zikir lama. Solat duha dia tak tinggal. So kadang-kadang saya pun rasa segan, saya semalu. Kat situ membuatkan kadang-kadang saya terfikir, sepatutnya saya belajar agama ni boleh jadi lebih pada tu. Tapi bila saya tengok ayah saya punya tauladan, itu yang menginspirasikan saya. Kita kena ada ilmu. Carilah ilmu, jangan ego. Kita seorang anak ke, kita seorang suami, kita seorang CEO dan syarikat kita, ilmu kita kena ada. Bila kita tak ada ilmu, kita bertindak seolah-olah kita bertindak dalam keadaan kejahilan. So, carilah ilmu supaya kita jumpa jalan yang betul. Kita tunjuk contoh tauladan yang baik. Sebagai seorang leader, kalau kita ni cakap je lebih pun tak guna juga. Tunjuk contoh yang baik. Macam mana kita cakap, macam tu kita boleh tunjuk contoh yang baik. Jadi bila kita ada contoh tauladan yang baik ni, orang bukan setakat selesa dengan kita, tapi kita tak tahu ada orang mendoakan kita dalam diam sebenarnya. Saya sentiasa minta, Amah doakan abang. Sampai sekarang kalau saya nak pergi kerja, saya salam mak saya akan cakap, Amah tolong doakan abang hari ni. Mak tolong doakan bisnes abang meletup. Mak tolong doakan bisnes abang berjaya. Tak pernah saya berhenti daripada minta doa daripada mak dan ayah saya. Jangan pernah putus asa dalam setiap ujian yang kita hadapi. Kita kena ingat, kita kena percaya Allah nak bagi lebih daripada selepas ujian tu. Jangan kita fokus kepada masalah sekarang. Tapi kita tahu hikmah yang Allah akan bagi ni, dia lebih baik daripada apa yang kita tengah hadapi sekarang ni. So, kita lalui saja. Kita percaya Allah nak bagi the best. Tolong belajar berdiri di kaki sendiri.
jangan pernah harapkan pertolongan orang lain dulu, support orang lain. Jangan kita raih orang kata pertolongan orang lain. Belajar buat sendiri dulu. Kita kena jadi seorang pendengar yang baik. Bila kita dengan isteri, kita kena dengar luahan dia, masalah dia. Bila kita jadi pendengar yang baik, ini sebab tak ramai orang nak jadi pendengar yang baik. Kan, orang bosan kadang-kadang dengan cerita. Tunjuk contoh teladan yang baik. Bagi saya tunjuk contoh teladan yang baik inilah sebab Nabi sendiri, kalau kita tengok akhlak Nabi, dia bukan hanya bagi tahu tentang sampaikan wahyu. Kalau tengok Nabi punya akhlak pun betapa baik. Layanan Nabi dekat isteri, layanan Nabi bersama dengan para sahabat, dengan orang sekeliling. So kita pun sama, jadilah akhlak seperti Nabi. Senang je, key point dia lah ikut sunnah. Itu je. Sedang penonton sekalian, kita bawakan anak muda yang hebat iaitu adik atau Encik Muhammad Zulfaqar bin Rosli. Beliau merupakan pengasas AB Food Asia Sdn Bhd. Berdasarkan penceritaan yang telah dikongsikan sebentar tadi dapat kita fahami bahawa hidup ini tak mudah. Kan, bagaimana Allah Ta'ala takdirkan ujian satu keluarga dengan duduk dalam di kediaman di sekeliling oleh foreigner, warga asing, dan ketika itulah beliau merasakan bahawa beliau perlu bangkit dengan kaki sendiri. Dan untuk menjadi gentleman, yang saya simpulkan adalah pertama, kena ujian adalah sebagai satu cabaran. Yang kedua adalah mesti ada ilmu. Yang ketiga, gentleman yang bagus adalah mesti doa kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Yang keempat, gentleman mesti tawakal dan juga terus menjadi contoh kepada orang lain. Baik, Ustaz Hafizul. Maaf, Ustaz Hafizul, betul. Ustaz Hafizul. Anak muda tadi, Zulfaqar, cerita pasal pengalaman hidup beliau. Susah, bangkit semula. Dan saya tengok ciri-ciri gentleman yang beliau kongsikan tadi, tak putus asa, doa, jadi contoh yang baik. Dan itu adalah role model yang telah diterjemahkan oleh ayahnya sendiri. Kan, bila berbalik kepada firman Allah, surah As-Sajdah ayat ke-24 ni, ada cerita pasal pemimpin. Apa mesej yang nak disampaikan? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafiz yang saya hormati, dan juga Ustaz Rashid, juga penganjur. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masih setia bersama dengan kita. Salam Ramadan, teruskan perjuangan. Kita ada beberapa hari saja lagi. Dengan izin Allah kita akan melepasi Ramadan kali ini, dan tarbiyah Ramadan ini harus kita aplikasikan sepanjang tahun. Dia jangan jadi macam AES. Bila sampai je AES, kita slow kan kita. Macam Ramadan, kita sampai je Ramadan kita baik. Lepas Ramadan kita pecut lagi. Jadi Ramadan bukan macam AES. Terasa. Contoh begitulah. Jadi penting untuk kita melihat bahawa Ramadan adalah madrasah tarbiyah. Tarbiyah yang boleh mendidik kita. Kalau sembahyang adalah tarbiyah harian kita. Setiap kali Allah panggil kita melalui sembahyang. Kemudian kalau Jumaat adalah tarbiyah mingguan kita. Dan Ramadan adalah tarbiyah bulanan tarbiyah kita. Itu pertamanya kita bersyukur sebab kita masih diberikan kesempatan untuk melalui Ramadan tahun ini sampai habis. Alhamdulillah. Dan yang keduanya, kita harus berdoa supaya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk Allah jemput kita untuk masuk ke dalam madrasah Ramadan seterusnya, insya-Allah. Kita dah kupas ayat ni 22, ayat 22 baru-baru ini, dan kita sambung kepada ayat 24 yang saya fikir ayat yang dia berada di celah-celah sebelum itu. Ayat ini dia bercerita tentang Nabi Musa. Apa kaitan dia ayat sebelum itu dengan ayat 24, ayat 23 dan 24 ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita melihat bahawa di antara kekurangan, di antara masalah yang paling kritikal berlaku pada kisah Nabi Musa itu adalah bila mana Bani Israel diseksa, diberikan pelbagai azab yang sengsara oleh Fir'aun. Kekurangan Bani Israel pertamanya, mereka tidak ada pemimpin. Tak ada pemimpin yang boleh datang, boleh bawa mereka, boleh bersuara dan boleh betulkan nasib mereka. Walaupun pemerintah itu sangat zalim sifatnya, kita tahu. Tapi mereka yang dizalimi perlukan pemimpin untuk menyuarakan bahawa mereka sedang dizalimi. Dan itu yang kekurangan dekat Bani Israel. Walaupun kalau kita tengok sejarah Bani Israel ini, mereka melahirkan banyak pemimpin. Tapi dalam satu episod penting dalam sejarah, mereka dizalimi dan kezaliman itu sangat-sangat kuat. Kita boleh tengok benda ni dalam surah Qasas, dalam surah Taha misalnya, dalam surah Syu'ara. Sebab kisah-kisah yang Allah paparkan khususnya tentang Nabi Musa ini adalah kisah-kisah yang sangat hebat, yang sangat memaparkan tentang kezaliman. Datang Nabi Musa adalah Nabi yang menjadi pemimpin mereka. Mula-mula di macam-macam cerita,
kemudian pulang untuk bawa Bani Israel ini keluar daripada kezaliman mereka. Jadi nak cerita je dekat sini bahawa apa yang Nabi Musa lalui untuk menjadi seorang pemimpin sangat-sangat besar. Mula-mula Nabi Musa diusir lari daripada Mesir sebab kisah dia tertumbuk, orang kemudian dikisahkan orang itu mati. Kemudian Nabi Musa lari dalam keadaan sebatang kara, tak ada apa, kasut pun tak pakai, tak sempat nak packing apa pun, terus lari keluar daripada Mesir, terus jalan sebab dikejar oleh tentera, sampai ke satu tempat letih sangat-sangat. Kemudian nampak pula dua orang perempuan sedang dizalimi oleh kaum lelaki, tak diberikan giliran untuk bagi makan dia punya kambing. Nabi Musa bantu, kemudian Nabi Musa, nanti kita akan sambung, saya rasa itu ayat yang sangat bagus untuk kita fokus kejap. Kemudian Nabi Musa bantu, kemudian Nabi Musa berdoa, ya Allah, sedikit kebaikan pun dah okey. Seorang pemimpin melalui pelbagai episod kesabaran yang luar biasa, barulah ia melahirkan kepimpinan yang luar biasa. Bukan senang nak jadi gentleman. Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai budiman. Budiman ni adalah satu perkataan yang sangat indah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia perkataan yang tak diterjemah oleh mana-mana bahasa. Kita tak ambil daripada bahasa Arab, kita tak ambil daripada bahasa orang putih. Dia adalah satu bahasa, satu perkataan yang dibina daripada akar sejarah budaya yang sangat hebat. Budiman adalah merujuk kepada orang yang budinya besar. Dan orang yang budinya besar adalah orang yang melalui banyak perkara dalam hidupnya. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kita menghuraikan ayat 24 ini, Ustaz dia Hamka cakap pemimpin yang melalui banyak kesabaran dalam hidupnya adalah pemimpin yang akan membawa nasib orang biasa daripada bawah kepada atas. Pemimpin yang dia banyak lalui kesabaran, tapi dalam masa sama dia pun memanfaatkan kedudukannya ataupun kekuasaannya atas dasar yang tidak baik, dia buat perkara-perkara yang jahat, riba dan sebagainya, adalah pemimpin yang tak, walaupun dia sabar, tapi pemimpin itu telah pun didorong oleh nafsu dan dia tidak lagi mendapat hidayah Allah. Tetapi hakikatnya kata Hamka, pemimpin ni dia jahat ke, dia baik ke, untuk mendapat tempat dihormati oleh masyarakat itu, kesabaran adalah nombor satu. Kesabaran yang dia lalui tak sama macam orang lain. Kadang-kadang kita fikirkan, macam mana dia ni boleh jadi ketua kan? Kadang-kadang kita pun tak tahu, mungkin kita tak sangka ada orang sebegini boleh jadi ketua, pemimpin bagi satu-satu organisasi misalnya. Tapi bila kita tengok sejarah dia, bila kita dengar cerita dia, bila kita tengok orang bercerita pasal dia, kita tahu dan kita fahami bahawa Masya Allah, episod-episod kesabaran, ujian, dugaan yang dilalui sangat-sangat besar. Kalau kita duduk dekat tempat tu, ketika mana kita kena berhadapan dengan episod hitam itu, episod penderitaan itu, mungkin kita tak mampu nak lalui. Itu contoh. Kemudian bila kita tengok ayat ini dan kita kaitkan dengan isu parenting, kemahiran apa yang disebut sebagai keibubapaan, kemahiran parenting ini adalah kita lihat bahawa ayah memerlukan sikap pemimpin yang sebegini. Sebab itu Nabi dalam satu hadis mafhumnya, setiap daripada kita itu pemimpin bagi sesuatu. Sama ada kita pemimpin bagi masyarakat, kita pemimpin bagi keluarga. Itu yang Nabi sebut. Paling tidak pun kita pemimpin kepada diri kita sendirilah. Dan paling tidak pun pemimpin bagi keluarga itu adalah kepimpinan yang sebenar. Artinya, bila kita lihat diri kita sebagai seorang pemimpin, ada banyak dinamika akhlak yang harus kita berikan tumpuan. Soal menguruskan masa sebagai contoh. Kena cari masa untuk ada dengan anak. Jangan kalut kerja, jangan kalut sangat nak buat macam-macam sampai kita terpaksa berkompromi waktu kelapangan kita dengan anak. Ini yang melahirkan seorang anak yang hormat ayah dia. Dia lihat ayah dia berusaha cari masa dengan dia. Kebudimanan ataupun gentlemannya seseorang anak itu lahir daripada melihat, bukan mendengar. Ini yang disebut oleh Ustaz Rashid dalam episod sebelum ini kan. Ataupun boleh oleh Tuan Zulfakar tadi kan, ayahnya itu tak bercakap, ayahnya banyak menunjukkan. Ini yang sangat ditekankan dalam Al-Quran. Pendidikan melalui menunjukkan itu lagi berkesan daripada pendidikan melalui bercakap sebenarnya. Baik, terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz, saya simpulkan bahawa pemimpin yang hebat pertama adalah sabar. Sabar saja tak cukup, contoh yang baik. Contoh yang baik tak cukup, mesti ada ilmu. Betul? Baik. Ustaz, dalam konteks kita bincang hari ini pasal nak jadikan anak lelaki sebagai anak yang gentleman, beriman,
kenapa penting sangat nak jadikan anak lelaki sebagai gentleman? Kan? Bukanlah diskriminasi anak perempuan. Kenapa penting ni lelaki gentleman? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafiz. Kadang-kadang bila kita bincang isu macam ni, dia akan jadi banyak perdebatan sedikit lah. Kadang-kadang bila kita angkat isu anak lelaki gentleman ni, barangkali di sana ada kaum wanita yang agak terkesan dan juga terasa, sebab kami pun nak jadi gentlewoman juga kan. Sebenarnya tidak ada isu pun siapa nak jadi gentleman, siapa nak jadi gentlewoman ni. Cuma dalam Islam, Islam memberikan sedikit penekanan kepada tarbiyah anak lelaki. Kerana apa? Bukan kerana dia tu lelaki. Kerana kemampuan makhluk yang bernama lelaki ini diberikan tanggungjawab yang lagi besar. Tanggungjawab itu adalah untuk melindungi orang lain. Itu penting sebenarnya. Dan setiap orang itu, ini Buya Hamka dia sebut dalam Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Buku Hamka tulis khas berkaitan dengan perempuan. Dia kata perempuan ada tanggungjawab dia, lelaki pun ada tanggungjawab dia. Tanggungjawab lelaki berbeza dengan tanggungjawab perempuan, dan setiap tanggungjawab itu dia ada dia punya pertimbangan, dia timbangannya masing-masing. Dan Allah memberikan keutamaan perlindungan, tanggungjawab melindungi itu kepada lelaki. Sebab itu budiman ataupun gentleman ini penting Ustaz, sebab maksud gentleman di sini, ini orang dah bincang lah. Kalau kita ambil gentleman ni daripada sudut barat punya perspektif pun macam-macam lah kan. Kalau kita tengok berita, dia kata dalam cerita Kingsman tu kan, manners makes man. Akhlak itulah yang menunjukkan kamu tu lelaki ataupun tidak kan. Dalam agama kita, ya, akhlak adalah intipati penting. Tapi kalau kita nak kecilkan lagi skop itu, macam mana kita nak tahu seseorang lelaki itu gentleman? Nombor satu pada saya Ustaz, dan sebutkan dalam Al-Quran, dia kata tengok sejarah Nabi, hormat. Hormat adalah penting. Ramai hari ini lelaki yang dia nak jadi gentleman tapi dia tak hormat perempuan. Bila nampak je perempuan komen dekat Facebook ke dekat mana kan, sekali dia nak hantam perempuan tu. Bukan sebab apa, sebab dia tu perempuan je. Hormat lelaki sama lelaki saya faham dah. Itu selalunya lelaki ni dia hormat sama-sama lelaki. Dah, kalau tak hormat pun lagi teruk lah kan. Tapi lelaki sama lelaki ni selalunya dia akan ada hormat dia takut dia apa semua kan. Sebab yalah kalau bergaduh dia fikir kalau aku bergaduh ni aku menang ke kalah, dia fikir begitu kan. Tapi yang saya fikir hormat harus diukur apabila seorang lelaki itu mampu hormat perempuan. Pertama, hormat apa? Hormat daripada segi perasaan perempuan. Macam mana dia boleh hormat mak dia, macam itulah sepatutnya dia boleh hormat orang perempuan lain. Kerana hormat orang yang sedikit tak diberikan tanggungjawab macam dia, ataupun orang lain yang berbeza dengan dia, adalah satu ciri-ciri gentleman yang sebenar. Baik. Itu dia banyak punya. Nak cerita panjang ni. Memang panjang lah kan? tak habis Ramadan tu. Jadi saya nak ambil satu dulu, hormat. Sebab apa? Saya rasa bila mana Ustaz kongsikan tentang kenapa pentingnya anak lelaki ni dijadikan sebagai gentleman untuk menyahut fitrah Allah, ciptaan Allah kepada makhluk yang nama lelaki ni kan. Sifat fitrah lelaki ni melindungi, keselamatan dia jaga, lepas tu kekuatan dia ada, kemudian tanggungjawabnya pun berbeza. Sebab itu nak sahut semua fitrah Allah jadikan ciptaan kepada lelaki ini, mestilah gentleman. Baik, terima kasih Ustaz. Semua sekalian, kita akan rehat seketika. Panjang dah kita cerita macam mana nak jadi gentleman. Selepas ni kita akan sambung lagi supaya sungguh-sungguh ready. Modul ini dah ada, Quran dah beritahu macam mana nak jadikan anak lelaki anda sebagai gentleman. Kita rehat seketika. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, lerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.
Alhamdulillah bertemu kembali dalam majlis ayah. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih penonton atas kesertaan anda. Topik kita bincangkan pada petang ini sangat menarik yang berkaitan tentang didik anak lelaki menjadi gentleman. Alhamdulillah untuk itu kita akan lihat kepada pelakat formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga. Kalau dilihat di skrin anda tuan-tuan, kita lihat tadi kita bincang panjang kan, ayah mesti menjadi role model contoh yang baik. Bila contoh baik, ini antara ciri-ciri gentleman dan sabar. Semua sabar itu tak boleh cakap, mesti diterjemahkan. Kalau nak tu contoh yang baik, okey, sabar macam mana. Kalau nak cakap benda yang baik pun macam mana. Sebab akhlak ini menjadi antara indikator kepada qudwah hasanah merujuk kepada pelakat ini, iaitu qudwah hasanah perkara yang ketiga, dan akhirnya akhlak ini menjadi antara mesej utama. Bila nak jadi gentleman, budiman itu menjadi indikatornya. Macam mana nak buat? Allah dah beritahu. Ayah menjadi pencorak dan pembentuk akhlak ahli keluarga serta menjadi role model bagi mereka hingga terbentuk jiwa yang merendah diri, tidak sombong dan jujur dalam setiap tindakan sekaligus membentuk jiwa yang bersifat ihsan. Inilah merupakan antara ciri-ciri gentleman yang bermula daripada ayah, turun ke anak lelaki dan turun kepada seluruh keluarga dan manfaatnya untuk semua ahli keluarga itu. Dan kalau inilah sifat menjadi asas kepada pengemudi keluarga rumah tangga, ayah, anak pastinya insya-Allah akan menuruti contoh yang terbaik ini. Baik. Untuk itu kita akan lihat bagaimana Al-Quran memandu perbincangan kita pada petang ini menerusi surah Al-Qasas bermula ayat 25 hingga 26. Untuk itu Ustaz Rashid dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang daripada kedua-dua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai bayaran ke atas kebaikanmu memberi minum ternakan kami. Ketika Musa mendatanginya Syuaib dan menceritakan kepadanya tentang kisah dirinya, dia Syuaib berkata, janganlah bimbang, engkau telah selamat daripada orang-orang yang zalim itu. Dan salah seorang daripada kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja kita, sesungguhnya orang yang paling baik diambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercayai. Ustaz Rashid, sebagai anak sulung, kita dah sembang-sembang tadilah sebelum mula siaran tadi, kan, sebagai anak sulung pastinya ada misi yang lebih besar. Saya kira sekarang ni dah macam gentleman dah, kan, tengok Sega, kan, hafal Quran, wakil Malaysia. Apa tips yang boleh dikongsikan kepada anak-anak anda luar sana yang khusus kepada lelaki lah, kan, nak jadi anak gentleman ni macam mana? Silakan. Okey, baik. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, jadi saya sebagai anak sulung lah, okey. Saya sebagai anak sulung, apa yang saya lakukan yang pertama sekali adalah taat perintah ibu ayah lah. Jadi
dah kita ni anak sulung. Jadi bila kita tunjukkan contoh yang baik, dengar cakap ibu ayah, jadi adik-adik yang bawah pun akan ikut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengalah dengan adik-adik. Jadi bagi saya mengalah dengan adik-adik ni adalah benda yang agak payah jugalah. Jadi mengalah dengan adik-adik walaupun benda tu sekecil-kecil benda. Jadi bila kita mengalah dengan adik-adik, adik-adik pun akan, bagusnya abang aku ni. Bukan bagi ruang pijak kepala pula. Kita takkan bagi ruang pijak kepala. Tapi maksudnya kita mengalah lah. Okey. Kemudian yang kedua, tunjuk contoh yang baiklah untuk adik-adik. Kita tunjuk contoh yang baik, macam kita buat baiklah adik-adik kepada adik-adik supaya adik-adik pun ikut apa yang kita buat lah. Baik. Okey, itu antara 3 benda lah. Tips untuk jadi anak yang gentleman. Terima kasih. Penonton sekalian, cuba cek diri kita. Kalau anak lelaki tengok sedang menonton, cek. Kalau ayah sedang menonton, cuba cek. Ini antara tips lah kan. Mudah-mudahan insya-Allah. Pertama, jangan lupa dan mesti taat kepada perintah ibu dan ayah dan juga Allah dan Rasulullah. Yang keduanya, kena sungguh-sungguh minta doa keberkatan. Yang ketiga, contoh yang baik. Ini merupakan tips yang mudah-mudahan insya-Allah akhir Ramadan ni semua orang jadi baik-baik ni. Jadi gunakan kesempatan Ramadan ni untuk kita cuba aplikasikan tips ni. InsyaAllah mudah-mudahan saya doakan kita semua dapat menjadi seorang lelaki yang gentleman, yang budiman, yang seperti mana yang Allah nak insya-Allah. Baik Ustaz Hafizul. Suratul Qasas ayat 25 ini. Ceritanya ayat 26. Cerita pasal Al-Qawi Al-Amin. Ini merupakan kisah yang sangat popular. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, mesti ada Qawi Al-Amin. Dalam konteks perbincangan kita pada petang ini soalannya merupakan satu modul pelan tindakan kepada ayah. Betul. Untuk nak jadikan anak yang gentleman, ayah gentleman dulu, tapi bagaimana Al-Qawi Al-Amin nak dilaksanakan segera. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafiz. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila kita masuk kepada surah Al-Qasas ayat 26 ni, kita dah masuk kepada satu kisah Nabi yang sangat panjang dalam Al-Quran. Iaitu kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa ni tuan-tuan dan puan-puan adalah kisah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan paling lengkap sebenarnya. Paling lengkap ni maksudnya dia cerita daripada budak, daripada kanak-kanak sampailah besar. Dan dia cerita yang biasa ada dekat mana-mana pun. Mungkin Ustaz Rashid baca surah Baqarah pun ada. Kemudian surah At-Taha pun ada. Qasas pun ada kan. Sebab apa? Sebab kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling relatable dengan kita. Kisah yang paling dekat dengan kita. Yang dekat tu apa? Bukan kisahnya. Kita mungkin tak ada Fir'aun lah sekarang ni kan. Yang dekat tu adalah sikap dan juga emosi Nabi Musa. Itu yang kita kena belajar. Dan dalam konteks ini, bila kita tengok daripada sudut parenting, kita akan belajar daripada Nabi Syuaib. Iaitu orang yang datang, yang Nabi Musa datang untuk bertemu dan Nabi Musa cerita apa masalahnya, cerita situasinya. Dan selepas itu, dia bekerja dengan Nabi Syuaib. Dalam konteks ini, kita akan dapati bahawa menjadi seorang ayah adalah menjadi seorang yang pandai untuk melihat di mana sebenarnya kebolehan anaknya. Itu penting. Kita sentiasa ada harapan, expectation. Ayah mana-mana pun dia ada expectation. Biasalah, expectation ni biasa. Tapi expectation tu sentiasa mengecewakan. Dan dalam proses pendidikan anak, yang paling harus diutamakan bukan expectation, tapi inspiration sebenarnya. Seorang ayah harus menginspirasikan anaknya. Dia tak payah pun nak suruh anak dia jadi doktor. Dia inspirasikan supaya anaknya belajar betul-betul, sayangi ilmu, tuntut ilmu, faham, hormat cikgu dan sebagainya. Itu bahagian yang paling awal. Dan dalam konteks cerita Nabi Musa dengan Nabi Syuaib ni, kita dapati bahawa Nabi Syuaib ni dia orang yang pertama dia mendengar apa yang cerita Nabi Musa nak sampaikan dalam ayat yang sebelum tu. Kemudian dia mendengar pandangan anak dia anak perempuan. Ini penting yang saya sebut selalu ni, walaupun macam orang dah selalu dengar dah kan. Pentingnya untuk seorang ayah kemampuan untuk mendengar. Kadang-kadang ayah ni, anak cerita sekejap je nak cerita kan. Ayah ini kawan tu ambil buku dia, tonteng pun semua kan. Dia kata kan, tak payahlah. Dia kata, dah, ayah buat kerja ni. Nampak? Bagi dia cerita tu kecil. Tapi bagi anak dia cerita tu besar. Ini yang disebutkan sebagai kemahiran mendengar seorang ayah ni. Dan ini adalah kemahiran yang sangat-sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib kepada kita. Dan dia tak perlu berfikir anak dia tu anak sulung ke, anak bongsu ke. Ada ayah dia suka dengar cerita anak bongsu je.
Ada ayah dia cerita, dia ada sedikit lah orang kata apa kecenderungan dia pada nak dengar cerita mana. Tapi Nabi Syuaib dia dengar cerita pandangan anak dia kedua-dua tu anak perempuan. Dia dengar cerita, dia dengar pandangan mereka, dan mereka lah yang sebenarnya memberikan orang kata apa panduan kepada ayah mereka untuk memilih pemimpin yang macam mana. Ini kecerdikan luar biasa anak seorang ayah yang hebat. Kadang-kadang kita nak jadi seorang ayah, kita tak perlu pandai untuk lahirkan anak yang pandai. Walaupun daripada segi DNA ni kalau nak pandai tu dia adalah kesan sedikit. Tapi untuk melahirkan seorang anak yang budiman, yang gentleman, kita harus berusaha untuk jadi gentleman dulu. Anak yang hebat kadang-kadang lahir daripada ayah yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang macam dia menoreh getah dekat kampung, buat sawah padi. Tapi kerana hatinya tulus, dia sentiasa mengutamakan anaknya dalam apa jua keadaan sekalipun, maka anaknya menjadi orang yang hebat. Ini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib. Nak sebut sedikit tentang apa yang dibacakan oleh Ustaz Rashid tadi dan Ustaz Hafiz tanya tadi adalah tentang Al-Qawi Al-Amin. Al-Qawi adalah satu nilai secara kemahiran secara luaran. Dan Al-Amin adalah sikap. Gabungan di antara kemahiran dan juga kepribadian adalah gabungan yang sangat budiman sifatnya. Orang yang budiman, anak yang budiman, dia tahu apa yang dia mahu. Itu penting. Dia tahu bagaimana dia nak merancang hidupnya dan dia ada ruang untuk melakukan itu kerana ayahnya berikan ruang kepadanya. Dan dalam masa yang sama, kerana pendidikan ayahnya, ketika dia tahu cita-citanya itu dia nak jadi apa, tapi kerana pendidikan ayahnya, dia mempunyai akhlak dan sikap yang baik. Ini dalam dunia pada hari ini, walaupun kita selalu sebut ayat ni, Ustaz, kita sebenarnya kekurangan orang-orang yang sebegini. Terutama sekali daripada segi pemimpin. Pemimpin kita kurang daripada sudut Al-Amin. Al-Qawi tu banyak. Ramai pakar dalam macam-macam bidang, kan? Bidang jadi pakar ekonomi, pakar kewangan, pakar macam-macam pakar. Tapi bila datang Al-Amin, sikap, kepribadian, ada masalah. Selalunya begitu. Ada juga yang baik, tapi tak pakar pula. Jadi kita kekurangan orang yang macam ni. Dan para ayah di luar sana, tuan-tuan dan perempuan, kita harus lahirkan anak kita yang ada gabungan kedua-duanya. Dan dia tak perlu ditentukan oleh sebenarnya status ekonomi kita. Sebab dalam cerita ni kita tengok Nabi Musa ni dia tak ada apa pun. Dia miskin, fakir. Dia kata, dia pun sendiri disebut dalam ayat 24 kan, dia kata ilayya min khairin fakir. Dia nak tunjukkan bahawa dia memang tak ada apa-apa. Tapi kerana apa yang dia ada lebih besar daripada harta, daripada kedudukan, daripada segala-galanya, maka Nabi Syuaib dan juga anak Nabi Syuaib melihat itu adalah kualiti yang besar. Qawi, dia mampu untuk buat kerja. Macam mana anak Nabi Syuaib akses tahu yang Nabi Musa ni tahu, pandai buat kerja ni. Dia tengok cara Nabi Musa tolong masa bagi makan. Sekali tengok dah dapat dah tahu. Ini cerdik tak cerdik anak Nabi Syuaib ni kan, dua orang perempuan ni. Kemudian dalam masa yang sama, Al-Amin, dia adalah orang yang boleh dipercayai. Amanah sifatnya. Macam mana tahu? Bila dia buat macam tu, apa dia nak? Dia tengok kenapa Nabi Musa bantu at the first place pada peringkat pada pertama kalinya. Sebab dia melihat ketidakadilan. Dan Nabi Musa adalah orang yang sangat sensitif kepada ketidakadilan. Tengok perempuan ni diketepikan, dia tak boleh. Itu adalah sifat orang amanah. Dia sensitif kepada isu ketidakadilan. Dia sensitif kepada kezaliman dan sebagainya. Kedua-dua ini adalah gabungan di antara akhlak dan juga ilmu. Baik. Ayah kena pastikan anaknya ada akhlak dan juga ilmu. Jangan hantar anak mengaji pandai-pandai tapi lupa nak terapkan cara nak hormat ibu bapa sebagai contoh. Baik. Cara nak hormat kawan sebagai contoh. Cara nak hormat guru-guru sebagai contoh. Kesepaduan di antara akhlak dan ilmu ini akan melahirkan insya-Allah seorang anak yang Al-Qawi dan Al-Amin. Terima kasih Ustaz. Maknanya Ustaz, indikator kepada gentleman budiman itu bukanlah bersifat kekuatan material semata-mata. Tetapi gentleman juga diukur. Ataupun bukanlah jugalah. Saya boleh katakan bahawa gentleman ni ukur yang pertamanya adalah budiman itu dilihat dari aspek akhlak itu. Kan akhlak ni bagus, akhlaknya cemerlang, insya-Allah Al-Qawi itu akan datang kemudian. Baik, terima kasih. Saya sekalian, kita dah sampai ke penghujungnya. Banyak kita bincang bagaimana nak jadikan anak lelaki sebagai gentleman. Ya perlu memang, sebab nak menyahut fitrah. Allah Ta'ala ciptakan lelaki ini fitrahnya dengan kekuatan, dengan sifat perlindungan. Tapi bagaimana nak nak menyahut seruan itu, nak menyahut pakej itu, kena jadikan anak anda dengan ilmu, bina anak anda dengan ilmu, akhlak yang baik. Tapi bermula daripada siapa? Bermula daripada si ayah. Ayah, ingat, Ramadan 6 hari lagi nak habis.
pastikan insya-Allah mudah-mudahan sampai akhir Ramadan tunjukkan contoh yang terbaik untuk keluarga anda. Baik, untuk itu Ustaz Rashid dipersilakan kita baca doa. Mudah-mudahan Allah berkati perbincangan kita pada petang ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rashid, terima kasih Ustaz Hafizul atas kesempatan kita bincang-bincang santai petang ini. Sampai sekarang kita dah sampai penghujungnya. Sedikit peringatan, wahai ayah, untuk jadikan anak-anak hebat bukan material, fizikal semata-mata, takut-takut tak berkat. Untuk menjadi orang yang hebat, mesti pastikan akhlak anda hebat. InsyaAllah mudah-mudahan rahmat Allah akan melimpah ruah ke atas kita. Mudah-mudahan kita doakan ayah jadi gentleman, anak gentleman, semua keluarga kita jadi gentleman yang Allah nak, dapatlah rahmat Allah, semua masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa, khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya.